الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى لا إله إلا أنت سبحاننا كنا من الظالمين ربنا زدنا علما نافعا مباركا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Selepas kita kupaskan bersama pada pertemuan kita yang lalu, di mana kita bincangkan mengenai jenis-jenis puasa yang dilarang di dalam Islam atau hari-hari yang dilarang kita berpuasa. Hari ini insya-Allah kita akan mengupas pula bersama tajuk seterusnya, yakni puasa-puasa sunat. Ya. Okey, baik. Sebelum kita bincangkan secara ringkas, apakah jenis puasa-puasa sunat? Hari-hari yang kita disunatkan berpuasa. Ya? Puasa qada. Saya kata puasa sunat. Ya? Puasa 6. Okey, puasa 6 lagi? Isnin, Khamis. Hari-hari putih. 13, 14, 15 pada setiap bulan. Hari Arafah, Nisfu Sya'ban, puasa 6, ya? Puasa Rejab, lagi? Puasa Muharram, lagi? Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Lagi puasa apa lagi? Puasa Hari Asyura. Baik, lagi? Dah. Baik. Itu antara perkara-perkara ataupun hari-hari yang sering kali kita mengetahui atau dikatakan untuk disunatkan berpuasa. Akan tetapi hari ini insya-Allah kita akan mengupas dengan mendalam apakah sebenarnya jenis-jenis puasa-puasa hari-hari yang kita disunatkan berpuasa. Ada tak di sana kita disunatkan berpuasa pada satu hari bulan Rajab? Adakah kita disunatkan berpuasa pada satu hari bulan Muharram, tahun baru? Ada tak kita disunatkan berpuasa yang dikatakan puasa 6? Ada tak Nabi SAW sebutkan puasa 6 atau sebagainya? InsyaAllah hari ini kita akan mengupas segala jenis-jenis puasa-puasa sunat. Baik, pertama sekali dalam bab puasa sunat ini, penulis mengatakan di muka surat 459, Rasulullah SAW menggalakkan berpuasa pada hari-hari berikut. Di sana ada beberapa hari-hari yang kita disunatkan berpuasa, yang memang ada galakan di dalam Islam, yang memang ada dalil, dan kita nak tengok apakah hari-hari. Pertama, puasa 6 hari di bulan Syawal. Baik, pertama sekali apabila kita katakan tentang puasa sunat, kita disunatkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Apa dalilnya? Ada tak suruhan Nabi SAW? Memang ada. Sekumpulan ulama, sebagian ulama hadis meriwayatkan, yakni kecuali Imam Bukhari dan An-Nasa'i, daripada Abu Ayyub Al-Ansari, bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan minasyawal faka'annama shama dahr." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, lalu thumma atba'ahu, lalu diikuti pula dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa sepanjang tahun. Baik, jadi para jemaah yang dirahmati Allah, garuk tak boleh garuk kat luar. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah,
Hadis ini menunjukkan bahawasanya dalil Rasulullah SAW menjelaskan, man shama Ramadan, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti pada 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa dahar. Puasa dahar tu maksudnya seolah-olah dia telah berpuasa sepanjang tahun. Maka daripada sini datangnya yang dikatakan orang masyarakat Melayu kita katakan puasa 6. Kenapa disebutkan puasa 6? Kerana dia puasa 6 hari di bulan Syawal. Baik, kita nak tengok yang dikatakan disunatkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, hari-hari apa yang kita disunatkan berpuasa? Tak kisah. Kita disunatkan berpuasa pada apa jua hari pada bulan Syawal diperbolehkan kecuali 1 Syawal. 1 Syawal adalah Idul Fitr. Memandangkan Idul Fitr, kita diharamkan berpuasa. Selain daripada 1 Syawal, kita dah diperbolehkan berpuasa 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampailah 29 Syawal, atau kalau bulan itu ada 30 Syawal, kita disunatkan berpuasa pada bulan Syawal. Persoalan, ada tak kita dituntut berpuasa daripada 2 hari bulan seterusnya sampai 7 hari bulan Syawal? Puasa 6 yang dikatakan tu, ada tak dimestikan untuk kita berpuasa mulai 2 Syawal, hari raya kedua, sampai hari raya ke-7, 6 hari? Jawapannya tidak. Yang disunatkan adalah berpuasa 6 hari di dalam bulan Syawal. 6 hari tu bila? Terpulang. Tak semestinya dimulai pada hari raya kedua. Di sini kita kena lihat. Jadi kita lihat kepada keadaan dan sebagainya. Contohlah pada masa-masa yang lalu, bukan musim Covid. Katakan hari raya jatuh pada hari Sabtu. Okey? Hari raya puasa jatuh pada hari Sabtu. Hari raya kedua jatuh pada hari Minggu. Kalau hari raya kedua jatuh pada hari Minggu, pada ketika itu masyarakat Islam akan keluar ziarah, menziarahi dan sebagainya. Baru hari kedua, hari pertama jatuh pada hari Sabtu, hari kedua hari Minggu, masih lagi jalan-jalan. Maka pada ketika itu, sebenarnya pada pandangan saya, lebih afdal kita jangan mula puasa sunat Syawal pada hari raya kedua. Kerana pada hari kedua tu masih lagi untuk kita saling ziarah, menziarahi. Kita nak menerima tetamu, nak masak, nak makan bersama-sama. Jadi kalau kita tetamu datang, setahun dah tak sekali jumpa. Jarang sangat jumpa kerana kesibukan. Kemudian tetamu datang, ipar duainya datang, ataupun cucunya datang, bersama menantunya datang dan sebagainya. Kemudian nak meraikan, kita makan bersama-sama, yuk kita makan bersama-sama, kakak ke abang ke, kan dapat makan semeja, makan sama-sama sedap, kita dapat memeriahkan suasana. Kemudian kita pula katakan, tak apalah awak makan, saya puasa. Jadi bukan kata apalah, nak puasa tu diperbolehkan, tetapi awak ada 30 hari atau 29 hari, 28 hari yang lain. Kenapa nak puasa hari tersebut sedangkan hari itu hari untuk kita bersukaria? Bukan hanya demikian, apatah lagi kita pula yang nak ziarah orang. Kita adalah ziarah rumah orang, orang berbesar hati dapat menerima tetamu. Kita menziarahi rumah seseorang tu, dia nak hidangkan makan dan minum, kemudian kita katakan, tak apalah saya puasa. Korang tahu puasa, jangan datang rumah lah. Ini contoh para jemaah. Jadi kita kena jadi bijak. Maksudnya kita kena lihat keadaan dan sebagainya. Kalau dalam keadaan sedemikian, maka sebaiknya jangan mulakan puasa 6 pada hari raya kedua. Hari raya jatuh pada hari Jumaat. Jumaat hari pertama, Sabtu hari kedua, Minggu hari ketiga. Lagi meriah kan? Kita lagi nak ziarah menziarahi, jangan puasa 6 dulu. Ini contoh. Hari raya jatuh pada hari Khamis, besok hari Jumaat, hari raya ketiga hari Sabtu, hari keempat hari Minggu. Kalau nak puasa, jangan mula Sabtu Minggu tersebut. Pasal nak saling meraikan Idul Fitr. Kerana memang masyarakat kita meraikan Idul Fitri itu, hari raya puasa tu memang berhari-harilah. Jadi istilahnya kita gunakan kebijaksanaan.
Jadi bila nak mula puasa? Terpulang. Kita dituntut berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Tak semestinya dimulai dengan 2, 3, 4 dan sebagainya. Tidak dinafikan, ada sebahagian ulama menyarankan sebaiknya mula awal. Ya, ada sebahagian ulama menyarankan demikian. Kenapa sebaiknya mula awal? Kerana bimbang-bimbang kalau kita tunda-tundakan, nantilah. Nanti punya nanti, tiba-tiba tengok dah 26 hari bulan Syawal. Jadi bimbang tak sempat puasa 6. Jadi sebaiknya kita lihat keadaan, sebaiknya lepas hari pertama, kedua, ketiga, dah mula hari Senin dah mula kerja, budak-budak dah masuk sekolah, kita pun dah kerja, orang tak ziarah lagi hari Senin ke, atau dah minggu keduanya, puasalah. Nak puasa straight boleh. Kalau kita berkemampuan, kita nak puasa straight, memang sebaiknya puasa straight. Kalau tak berkemampuan, tak semestinya puasa straight pun. Kita boleh puasa bila yang kita inginkan. Contoh, selepas minggu pertama tu, minggu kedua, hari Senin puasa, hari Khamis puasa. Minggu berikutnya, Senin puasa, Khamis puasa. Minggu berikutnya, Senin puasa, Khamis puasa. Ni contoh. 6 hari di bulan Syawal. Moga-moga selepas itu kita dapat istiqamah, terus puasa Senin Khamis, Senin Khamis. Ini contoh para jemaah. Dan antara hikmah kita digalakkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, antara hikmahnya adalah kita ni, para jemaah yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan, walhamdulillah, 30 hari kita berpuasa, Masya Allah. Kita mampu beristiqamah, kita bermujahadah melawan hawa nafsu kita. Kemudian datang hari raya, alhamdulillah, kita bersukaria menyambut Idul Fitr. Maksudnya, selepas hari raya tu, jangan sampai kita tertinggal daripada amalan berpuasa. Jadi setidak-tidaknya pada bulan Syawal tu, Ramadan dah 30 hari sekaligus kita berpuasa, masuk bulan Syawal, kita masih ingat lagi berpuasa. Pada minggu kedua katakan, kita berpuasa Senin, puasa Khamis, puasa Senin, puasa Khamis. Moga-moga tujuannya kita tidak hilangkan momentum ibadah puasa. Lepas Ramadan, Syawal, kita masih lagi momentum puasa tu kita teruskan. Seperti saya katakan, lepas Syawal, Zulkaidah, moga-moga kita dapat teruskan istiqamah momentum puasa-puasa sunat. Masuk Zulhijjah, kita terus puasa-puasa sunat seterusnya. Itu antara hikmah kita digalakkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi setidak-tidaknya kita tidak tertinggal daripada momentum beristiqamah dengan amalan puasa tadi. Menurut Imam Ahmad, dia boleh dilakukan secara berturut-turut dan tidak berturut-turut. Dan tidak ada keutamaan sama ada melakukannya secara berturut-turut ataupun tidak. Sedangkan menurut Hanafi, Imam Hanafi dan Mazhab Syafi'i, diutamakan melakukannya secara berturut-turut, iaitu sesudah hari raya, tambah kita. Terutama sekiranya dibimbangkan kita lalai, katakan. Jadi dibimbangkan kita lalai, puasalah secepat mungkin. Tapi ingat, kita pun tak nak, katakan, hari raya pertama kita menyambut hari raya. Hari raya puasa, hari raya kedua, nak kena kerjakan puasa 6. Baik, aku nak puasa 6 dulu. Hari raya kedua puasa 6, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, habis puasa 6, alhamdulillah. Hari ketujuh dah habis puasa 6, alhamdulillah. Kita pun dah bersukaria. Terus kita tinggalkan amalan puasa. Dah habis puasa 6 kan? Dah habis. Sepanjang Syawal dah tak puasa, Zulkaidah pun dah habis, momentum puasa pun dah habis. Kalau demikian halnya, versus dibandingkan dengan seseorang yang dia tak puasa 6 hari terus, tapi Senin, Khamis, Senin, Khamis, Senin, Khamis, lalu habis. Alhamdulillah. Kemudian disambung lagi bulan depan. Itu lebih baik. Betul kan? Bahkan lebih baik lagi, katakan, Ustaz, saya nak habiskan puasa 6 biar setidak-tidaknya dah tertunai tuntutan puasa sunat di bulan Syawal. Satu lagi cara apa yang kita boleh buat? Katakan dah minggu kedua dah. Dah minggu kedua, 11 siang orang pun dah mula bekerja, kita pun dah mula bekerja, nak puasa 6 lah. Apabila kita puasa tu sering kadang-kadang memang tak dinafikan lah. Keadaan puasa tu lebih khusyuk.
macam jadi lebih baik lah kan. Kalau tak puasa mungkin nakal-nakal sedikit. Tak boleh puasa, tak boleh nakal, kena disiplin. Tempat kerja pun tak boleh mengacau-mengacau, tak boleh naughty-naughty. Jadi baik, alhamdulillah terbentuk akhlak dia. Contoh, jadi pada minggu berikutnya lepas hari raya tu puasa Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Minggu, silakan. Sabtu 6 hari. Silakan. Terus all the way. Dah habis puasa, kemudian minggu berikutnya saya dah habis puasa 6. Betul. Habis, walaupun dah habis puasa 6, momentum ibadah puasa tu kita nak teruskan. Boleh tak kita puasa Isnin, Khamis? Boleh. Dia bukan maksimum 6 hari. Minimum 6 hari. Jadi selepas kita puasa 6, dah alhamdulillah dah habis puasa 6. Minggu-minggu berikutnya, saya tak nak momentum hilang dan nikmat puasa. Maka minggu-minggu berikutnya saya puasa Senin, Khamis, Senin, Khamis. Ni puasa 7 ke puasa 8? Tak apalah. Dia bukan puasa 6 ke 7 ke 8, puasa di bulan Syawal. Minimum 6 hari. Alhamdulillah. Baik. Ada yang bertanya, Ustaz, saya ni ketika bulan Ramadan ada tertinggal puasa. Kerana ada sebahagian orang tu dia sakit, ada sebahagian orang tu dia ma'dzurah, dia uzur atau sebagainya. Pada bulan Syawal, mana yang perlu diutamakan? Saya nak puasa sunat atau saya nak qada? Apa pendapat jemaah? Ya? Qada dulu. Qada dulu. Ya, qada wajib. Qada wajib. Lepas tu? Lepas tu, kalau kita puasa dalam bulan Syawal, qada, dengan sendirinya kita dapat pahala juga kan? Masya Allah. Ada pendapat lain? Baik. Ada sebagian jemaah mereka dinasihati kita memandangkan puasa 6 ni disunatkan berpuasa pada 6 hari di bulan Syawal. Kalau puasa qada, anytime kita boleh puasa qada. Kita boleh puasa qada sepanjang tahun. Tapi puasa 6 hari ni kita disunatkan berpuasa pada bulan Syawal. Ada sebagian jemaah beritahu mereka dinasihatkan sebaiknya apa yang kita buat, kita puasa 6 hari dulu. Kita puasa 6 hari sunat, lepas tu kemudian kita boleh qada. Baik, sebenarnya dalam perkara ini apa yang harus kita lakukan? Katakan seseorang itu ada puasa qada 7 hari. Kemudian dia nak berpuasa 6. Ataupun dia ada puasa qada 2 hari. Pasal pada tu dia sakit. Apa yang harus dilakukan? Selepas bulan Ramadan, kalau dia nak qada, seberapa termampu kalau dapat, qada pada bulan Syawal. Ingat, bulan Syawal minimum puasa 6 hari. Minimum. Jadi puasa 6 hari tu, katakan kalau kita dah Ramadan dah sempurna, kita puasa sunat. Tetapi kalau Ramadan kita belum sempurna, ada kekurangannya, sebaiknya qada tu lakukan pada bulan Syawal minimum 6 hari. Kalau kita qada, kita ada hutang puasa 10 hari katakan, sama ada uzur ataupun sakit atau sebagainya, bila-bila kita boleh puasa. Tetapi sebaiknya kita qada minimum 6 hari di bulan Syawal. Nescaya seperti mana yang disebutkan tadi, kita disunatkan berpuasa pada bulan Syawal. Pada bulan Syawal kita berpuasa, tetapi kita niatkan qada. Apabila kita niatkan qada dan sengaja kita lakukan qada tadi pada bulan Syawal, nescaya kita akan dapat 2 jenis pahala. Pahala qada dan pahala berpuasa pada bulan Syawal. Demikian para jemaah. Nabi Ustaz, tak perlu ke kita puasa sunat dahulu kemudian baru kita qada? Afdalnya kita kena lihat di antara puasa wajib dengan puasa sunat pahalanya tak akan dapat melebihi puasa wajib. Nescaya puasa wajib lebih diutamakan. Kita tak nak kita dah utamakan puasa sunat, kemudian katakan atas sebab-sebab tertentu kita tidak dapat melaksanakan puasa wajib, maka wajib tertinggal. Maka kalau kita ada keuzuran, ada ketika Ramadan
uzur atau sakit atau sebagainya, qada'lah pada bulan Syawal. Alhamdulillah. Pada bulan Syawal kalau kita dah qada' 6 hari, berarti kita telah melaksanakan galakan tadi. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan, man sama Ramadan. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, lalu diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Nabi tak sebutkan 6 hari sunat, 6 hari wajib, tidak. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka sebaiknya kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Maksudnya para jemaah, Syawal jangan sampai kita tak puasa. Kita puasa Ramadan, Syawal jangan sampai tak puasa. Kerana apa? Apabila kita puasa bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, kita masih ada continue puasa. Antara hikmahnya, supaya kita dapat momentum, dapat berterusan ibadah puasa tadi. Demikian para jemaah. Kalau kemudian dah habis puasa, katakan, kalau dah habis puasa, dah habis Alhamdulillah. Begitu juga katakan, nanti kita akan belajar antara perkara-perkara hari-hari yang disunatkan berpuasa, Senin dan Khamis. Kalau kita berpuasa qada' pada, kita boleh puasa qada' bila-bila masa. Tetapi memandangkan aku dah qada' 20 hari, aku nak qada' 20 hari sekaligus, berat. Aku puasa Senin, Khamis, Senin, Khamis, Senin, Khamis. Dia dapat pahala qada' dan dia dapat pahala berpuasa pada hari Isnin. Itu contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi barang siapa yang memang ada hutang puasa tadi, seberapa yang termampu, puasa pada bulan Syawal. Tak dapat kesemuanya, Isnin pada bulan Syawal, Khamis pada bulan Syawal. Sebab kalau kita delay, macam sebahagian daripada jemaah kita, sekarang dah masuk bulan Sya'ban, dah nak dekat habis, hutang puasa lalu masih belum bayar. Tapi kita niat qada' kan, tak boleh cakap niat sunat. Kita niat, nak niat apa? Kita niat qada'. Sengaja aku puasa qada' Ramadan yang dulu tertinggal tu kerana Allah Ta'ala. Baik, ada soalan yang lain di sini? Ada jaga. Tak apa, di sini ada jam ni. Tak apa. Nanti siapa yang baik hati nak sponsor jam kat depan situ. Jadi bukan saya saja, siapa-siapa boleh pakai. Baik. Pertama sekali, kita disunatkan berpuasa pada 6 hari di bulan Syawal. Baik. Jenis yang kedua, puasa hari Arafah selain bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Kita juga disunatkan berpuasa pada hari Arafah. Hari Arafah adalah berapa hari bulan? 9 hari bulan Dzulhijjah. Hari Arafah adalah hari di mana mereka-mereka yang menunaikan ibadah fardu haji, mereka berwukuf di Arafah. Hari Arafah adalah hari yang begitu agung dalam setahun. Tak ada satu hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka. Tak ada satu hari yang lebih banyak Allah Ta'ala membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka kecuali hari Arafah. Hari Arafah adalah hari pengampunan. Hari Arafah adalah hari perkabulan doa. Hari Arafah adalah hari pembebasan daripada api neraka. Mereka-mereka yang berwukuf di hari Arafah, pada hari itu mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Arafah boleh dikatakan kalau dalam setahun tu, kemudian bulan Dzulhijjah, pada bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu, amalan pada 10 hari pertama itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan grand finalenya adalah hari Arafah, hari pembebasan daripada api neraka. Maka mereka-mereka yang menunaikan ibadah fardu haji, mereka berwukuf di padang Arafah pada hari tersebut. Mereka-mereka yang tak menunaikan ibadah fardu haji, yang tak dapat berwukuf di padang Arafah pada hari itu, memandangkan kehebatan hari tersebut, keagungan hari tersebut, maka semua umat Islam yang tidak dapat berwukuf di padang Arafah, tidak dapat berwukuf Arafah pada hari itu, maka mereka pun tunaikan puasa sunat Arafah.
Itu dia. Jadi atas dasar demikian, kita disunatkan berpuasa pada hari Arafah. Puasa hari Arafah dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saumu yaumi Arafah yukaffiru sanatain madiyatan wa mustaqbilatan wa saumu Ashura yukaffiru sanatan madiyatan." Baik, puasa Arafah, saumu Arafah. Barang siapa berpuasa pada hari Arafah, diampunkan dosanya 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Dan barang siapa berpuasa Ashura, puasa Ashura tu nanti akan kita bincangkan, diampunkan dosa 1 tahun. Jadi berpuasa Arafah tu diampunkan dosa 2 tahun. Menghapuskan dosa selama 2 tahun. 2 tahun tu bila? 2 tahun yang 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun lagi Maha luas rahmatnya. Kita berpuasa pada hari Arafah 9 Dzulhijjah tu diampunkan 2 tahun, tahun yang lalu yang kita lakukan kesilapan dan tahun akan datang yang belum terlalui lagi, diampunkan dosa. Tetapi ingat, dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil adalah dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala kadang-kala ampunkan dosa kita walaupun kita belum minta ampun daripada Allah. Itulah maha luas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada berbagai-bagai cara Allah Taala ampunkan dosa-dosa hamba-hambanya. Seperti mana kita pernah belajar dahulu. Barang siapa yang berwuduk, setiap apabila dia berwuduk, dia membasuh mukanya bersama titisan-titisan air tadi, jatuhlah dosa-dosa yang dia lakukan. Bersama titisan-titisan air, bersama itu jatuhlah titisan-titisan air tadi, jatuhlah dosa-dosa, berguguran dosa. Ini contoh. Barang siapa pergi ke masjid, setiap langkah yang dilangkahi diangkatkan 1 darajat, langkah berikutnya diampunkan dosa. Subhanallah. Tak minta ampun, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Di antara Jumaat dengan Jumaat, di antara Ramadan dengan Ramadan, kita dah belajar kan? Di antara Jumaat dengan Jumaat, Ramadan dengan Ramadan, semua diampunkan dosa-dosa. Ini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil kadang-kala kita tak sengaja, kadang-kala terpandang, kadang-kala tertengok, kadang-kala terfikir, kadang-kala terbuat maksiat tanpa kita sedari. Kadang-kala kita tak tahu pun maksiat yang kita buat, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Subhanallah. Termasuklah barang siapa berpuasa pada hari Arafah. Ini dosa-dosa yang dikatakan tadi, diampunkan dosa-dosa. Jadi seperti mana yang saya pernah sebutkan, seorang yang beriman, kalau dia benar-benar mampu meninggalkan dosa-dosa besar, dia itu apabila meninggal dunia akan berada seolah-olah bayi yang baru lahir daripada perut ibunya. Kerana tak ada dosa. Kalau dia tak buat dosa besar. Yang dosa-dosa kecil, Allah Ta'ala ada berbagai-bagai cara mengampunkan dosanya. Setiap sakit yang kita hadapi, kita dah belajar hadis, adalah kafarah, pengampunan dosa. Sakit apa sekalipun, tangan terkena luka, kaki terkena duri, hati sakit, hati sedih, hati gelisah, semua pengampunan dosa. Subhanallah. Jadi seorang beriman, apabila tengah gelisah, tengah sedih, tengah sakit, jangan lupa. Nak dapat pengampunan dosa, 2 syarat. Apa dia? Redha dan sabar. Kena sabar. Astaghfirullahalazim. Sabar dan redha. Ini adalah pemberian Allah dan yakin di sebalik ini ada hikmahnya, adalah pengampunan dosa. Jangan kita menyumpah, jangan kita maksudnya tak terkawal diri kita seolah-olah orang-orang yang tak beriman. Beza. Orang beriman, kita ada tempat sandar, kita ada tempat bergantung, kita ada tempat bertawakal. Kita yakin apa juga yang berlaku, ada ganjaran, ada hikmah di sebaliknya. Contoh. Ya. Jadi perbincangan kita
mengenai puasa Arafah, diampunkan dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Daripada 9 Zulhijjah, 1 year ago. Tolak sampai 9 Zulhijjah yang lalu. Ada additional 9 Zulhijjah hari ini sampai 9 Zulhijjah akan datang. Diampunkan dosa. Kemudian setiap Jumaat sehingga Jumaat diampunkan dosa. Ramadan ke Ramadan diampunkan dosa. Ini ibaratlah baju kita dah cuci, dah bersih, belum pakai, cuci lagi. Letak Clorox lagi, kemudian bersihkan, keringkan, belum pakai, dicuci 2-3 kali penyucian. Maksudnya apa? Bersih, suci. Dalam setahun itu, antara Jumaat dengan Jumaat diampunkan dosa. Antara Ramadan dengan Ramadan diampunkan dosa. Antara hari Arafah dengan Arafah diampunkan dosa. Diampunkan over pengampunan, sedangkan dia itu pun sedaya upaya elakkan dosa. Subhanallah. Cuba kita lihat betapa suci, bersih seseorang insan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tahun itu ada yang dia sakit, pengampunan dosa. Diberi ujian, pengampunan dosa. Kemudian kalau dia solat, ingat dalam bab solat itu, ingat tak? Barang siapa amin bersama dengan malaikat, diampunkan dosa-dosa yang lalu. Subhanallah. Contoh. Jadi Allah Subhanahu wa taala, sebab tu dikatakan Maha Pengampun. Maha Pengampun tu, pengampunan Allah Subhanahu wa taala tak terfikir di akal. Belum buat dosa tahun depan, belum buat lagi, dah diampunkan dosa. Subhanallah. Jadi ini adalah dosa-dosa yang kecil. Dari Hafsah katanya pula, arba'un lam yakun yada'uhunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia? 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siyamu Asyura, puasa Asyura. Wal ashra wa thalathata ayyamin min kulli syahr wa rak'ataini qabla al-ghada. 4 perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tinggalkan. Pertama sekali adalah puasa Asyura. Puasa Asyura itu adalah 10 hari bulan Muharram. Puasa Arafah, berpuasa 3 hari pada setiap bulan dan mengerjakan solat sunat sebanyak 2 rakaat sebelum solat subuh. Jadi 4 perkara yang Nabi SAW tidak tinggalkan: puasa Asyura 10 Muharram, puasa Arafah 3 hari pada setiap bulan, solat sunat sebelum subuh. Rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, 2 rakaat solat sunat sebelum solat subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. 4 perkara ini Nabi tidak tinggalkan. Dari Uqbah bin Amir, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaumu Arafah wa Yaumu Nahar wa Ayyamu Tashriq Idina. Rasulullah mengatakan hari Arafah, hari raya kurban dan hari Tashriq adalah hari raya kami. Maksudnya itu hari raya adalah Iduna, hari-hari raya kami. Ahlul Islam wa hiya ayyami aql wa syarq. Dia merupakan hari kegembiraan. Yakni hari untuk kita bergembira, makan dan minum. Jadi maksudnya hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari Tashriq untuk hari makan dan minum. Sebab tu dalam bab puasa tu pada minggu yang lalu kita dah belajar, tak boleh kita berpuasa pada hari raya haji, tak boleh berpuasa pada hari Tashriq. Hari Tashriq adalah 11, 12, 13 Zulhijjah. Ingat, 9 Zulhijjah adalah hari Arafah. Hari wukuf di Arafah. Kita puasa Arafah. 10 Zulhijjah adalah hari raya haji. 11, 12, 13 adalah hari Tashriq.
maka inilah adalah hari-hari untuk kita bergembira menyambut Idul Adha. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula katanya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah bi Arafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun Rasulullah melarang berpuasa hari Arafah ketika berada di Arafah. Imam Tirmizi berkata, para ulama memandang sunat berpuasa pada hari Arafah kecuali apabila berada di Arafah. Kalau kita yang kita katakan kita disunatkan puasa Arafah itu adalah kita-kita yang tak tunaikan haji. Tak tunaikan haji, memandangkan hari Arafah hari yang begitu agung, kita berpuasa. Tetapi mereka-mereka yang menunaikan ibadah fardu haji, mereka tidak boleh berpuasa pada hari Arafah, mereka berwukuf di Arafah, bermunajat, mohon pengampunan, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Ummul Fadl katanya, mereka merasa ragu sama ada Nabi SAW berpuasa di Arafah. Lalu aku bertekad untuk mengirimkan air susu dan baginda akhirnya meminumnya. Padahal ketika itu baginda berkhutbah di hadapan umat manusia di hari Arafah. Jadi sebahagian daripada para sahabat, sebahagian daripada mereka tak tahu Nabi puasa ke tidak. Senang saja nak cek, kasih bawakan air. Nabi minum ke tidak. Contohlah, ya. Alhamdulillah. Jadi kalau nak tahu puasa ke tidak, letak air. Saya minum ke tak minum. Tapi air tak ada, yang ada Dettol. Baik. Puasa Ashura dan sehari sebelum serta sehari sesudahnya. Baik. Puasa yang disunatkan tadi adalah puasa apa? 6 hari di bulan Syawal dan puasa Arafah. Alhamdulillah. Apakah hari-hari yang lain kita disunatkan berpuasa? Hari-hari yang lain kita disunatkan berpuasa. Nokta nombor 3 adalah hari Ashura. Ashura adalah hari 10 hari bulan Muharram. Bahkan kita bukan hanya disunatkan berpuasa pada 10 hari bulan Muharram, kita juga disunatkan berpuasa sehari sebelum atau sehari sesudah. Hari Ashura. Hari Ashura 10 hari bulan Muharram adalah hari yang agung juga. Ketika Nabi SAW baru berhijrah, Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Di Madinah tu ada juga orang-orang Yahudi. Ya? Jadi apabila Nabi satu ketika, Nabi bertanya, mereka-mereka ini pada hari Ashura tu, mereka tu berpuasa. Nabi bertanya sahabat, mereka ni puasa hari itu kenapa? Maka para sahabat memberitahu, mereka itu berpuasa kerana pada hari itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam daripada Firaun. Kita ingat tak kisah Nabi Musa alaihi salam? Kisah Nabi Musa apa kisahnya? Firaun mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Kemudian Nabi Musa AS berdakwah kepada Firaun. Firaun menolak dakwah Nabi. Lalu Firaun menyerang Nabi Musa AS bersama Bani Israel, ingin membunuh mereka. Nabi Musa AS bersama Bani Israel lari daripada Firaun, lalu sampai ke hadapan lautan luas. Kemudian berhadapan lautan luas, kemudian seolah-olah tiada jalan keluar. Lalu Allah SWT mengarahkan Nabi Musa AS mengetuk tongkatnya ke lautan tadi. Lalu lautan itu terbelah. Lautan terbelah, kemudian Nabi Musa AS bersama Bani Israel dapat menyelamatkan diri, menyeberangi lautan tersebut. Menyeberangi lautan tersebut, kemudian Firaun di belakang. Firaun pun kejar. Firaun dan bala tenteranya melihat Nabi Musa selamat menyeberangi lautan tersebut. Firaun pun masuk ke dalam lautan itu, sedangkan lautan itu dah terbelah dua. Apabila Nabi Musa dan Bani Israel terselamat, maka Allah SWT kembalikan lautan itu, maka tenggelamlah tenggelamlah Firaun dan bala tenteranya. Berlaku peristiwa itu pada 10 hari bulan Muharram. Subhanallah. Jadi peristiwa ni, kalau kita nak tengok antara, nak dapat gambaran lah ya,
Dulu waktu saya masih sekolah, saya ingat lagi saya tengok cerita The Ten Commandments. Walaupun ada tambah-tambahnya lah dalam cerita Hollywood katakan kan, tetapi setidaknya nak tahu bagaimana keadaan dan sebagainya, itu satu antara kisah-kisah yang boleh kita tengok, dapat lihat bagaimana keadaan cerita tersebut. Baik, jadi peristiwa itu berlaku pada 10 hari bulan Muharram. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, kita lebih berhak kepada Nabi, lebih berhak akan Nabi Musa AS daripada mereka ni, orang-orang Yahudi. Maka memandangkan mereka berpuasa, kita pun akan berpuasa juga pada hari tersebut. Cuma bezanya, kita sebaiknya kita jangan sama seperti mereka. Memandangkan kita jangan sama seperti mereka. Kalau mereka berpuasa 10 Muharram, kita berpuasa 9 dan 10, atau 10 dan 11, supaya kita tidak sama dengan orang-orang yang tak beriman, ataupun dengan orang-orang musyrik, ataupun dengan Bani Israel, atau dengan Ahlul Kitab, contoh. Sebab tu disunatkan berpuasa pada hari Ashura, dan satu hari sebelum atau satu hari sesudah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW pernah ditanya, solat apakah yang lebih diutamakan selepas solat fardu? Baginda menjawab, mengerjakan solat sunat di tengah malam. Baginda kemudian ditanya lagi, puasa apakah yang lebih diutamakan selepas puasa Ramadan? Maka baginda menjawab, puasa di bulan Allah yang kamu namakan sebagai bulan Al-Muharram. Baik. Dari Muawiyah bin Sufyan katanya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna hadha yaumu Ashura. Ini adalah hari Ashura, dan kamu tidak diwajibkan berpuasa padanya. Dan aku sekarang berpuasa, dan oleh kerananya kamu dibolehkan berpuasa dan berbuka pada hari tersebut. Jadi Nabi SAW berpuasa Ashura, tapi Nabi nak tekankan, di sebalik kisah-kisah, di sebalik apa yang kita sebutkan tadi, puasa Ashura tetap tak wajib. Kerana yang wajib hanyalah puasa Ramadan. Jangan kita silap. Namun, barang siapa nak puasa, silakan. Barang siapa tak nak puasa, silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, hari Ashura merupakan hari di mana orang-orang Quraisy biasa berpuasa ketika sejak zaman jahiliyah lagi. Rasulullah SAW pula biasa berpuasa pada hari tersebut. Tatkala datang ke Madinah, baginda berpuasa dan menyuruh orang-orang ramai untuk turut berpuasa pada hari itu. Namun sebaik diwajibkan puasa Ramadan, baginda bersabda, barang siapa yang ingin berpuasa, man syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Apabila puasa Ramadan telah diwajibkan, maka baginda mengatakan, barang siapa ingin berpuasa Ashura, silakan. Barang siapa yang tak nak berpuasa, silakan. Tetapi sebelum kewajipan puasa Ramadan itu diwajibkan, maka mereka memang biasa puasa pada hari Ashura. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW ketika datang ke Madinah dan melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura, baginda bertanya, hari apakah hari ini? Mereka menjawab, hari ini merupakan hari terbaik, di mana ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel daripada kepungan musuh mereka, yakni Fir'aun, hingga ianya dijadikan Nabi Musa alaihissalam sebagai hari berpuasa. Mendengar itu, baginda bersabda, aku lebih berhak memuliakan hari ini berbanding kalian. Kemudian baginda berpuasa pada hari tersebut dan menyuruh kaum muslimin turut berpuasa pada hari Ashura. Baik, hadis berikutnya pula dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu katanya, kana yamu Ashura tu'azzimuhu al-Yahud. Yaumul Ashura, hari-hari Ashura memang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan mereka menjadikannya sebagai hari raya. Orang-orang Yahudi pun meraihkan hari Ashura dan jadikan dia sebagai hari untuk meraihkannya. Melihat itu, Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah kamu pada hari tersebut, hari Ashura.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan orang ramai agar turut berpuasa, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, dia merupakan hari yang diraikan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani." Baginda bersabda, "Jika usiaku sampai menemui tahun hadapan, insya-Allah kita akan berpuasa pada hari ke-9, hari Tasu'a." Ya. Dan Ibnu Abbas berkata, sayangnya belum lagi tiba hari berikutnya, tahun berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dah wafat. Ya. Jadi kalau baginda dapat hidup pada tahun berikutnya, baginda sallallahu alaihi wasallam akan berpuasa pada hari sebelumnya. Pada satu riwayat yang lain dinyatakan, seandainya usiaku masih sempat menemui tahun hadapan, maka aku akan berpuasa pada hari ke-9, iaitu berpuasa bersamaan dengan hari Asyura. Jadi kita disunatkan berpuasa bukan hanya 10 hari bulan, tetapi 9 dan 10. Para ulama menyebutkan bahawasanya puasa Asyura ada 3 tingkatan, iaitu pertama, berpuasa selama 3 hari, iaitu hari ke-9, hari ke-10 dan hari ke-11. Yang kedua, berpuasa pada hari ke-9 dan ke-10 sahaja. Dan yang ketiga, berpuasa pada hari ke-10 sahaja. Ya. Jadi kita kalau kita mampu puasa hari ke-9 dan 10. Tetapi kalau tak mampu juga, kerana sibuk atau kerana bekerja atau sebagainya, puasa pada hari Asyura sudah memadai, memang adalah baik. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah, merayakan hari Asyura. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi kelapangan bagi dirinya dan keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan memberi kelapangan baginya sepanjang tahun itu. Hadis tersebut mempunyai riwayat yang lain, namun semuanya daif, tetapi apabila digabungkan antara satu sama yang lain, tentunya lebih bertambah kuat sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syakhawi. Baik. Apabila kita bincangkan tentang hari Asyura, para jemaah yang nokta, kita disunatkan berpuasa pada hari Asyura. Bukan hanya bersunatkan berpuasa pada hari Asyura, kita disunatkan juga berpuasa satu hari sebelum hari Asyura, iaitu 9 dan 10 atau 10 dan 11. Tak mampu boleh kita berpuasa hanya 10 hari bulan sahaja. Minggu lalu kita dah belajar, kalau 10 hari bulan itu jatuh pada hari Jumaat atau hari Sabtu, tak mengapa untuk kita berpuasa, kerana kita berpuasa tu bukan disebabkan Jumaat atau Sabtunya, tetapi kita berpuasa disebabkan itu adalah hari Asyura. Ya, demikian para jemaah. Ada sebuah hadis tentang kelebihan hari Asyura, di mana hadis tersebut digalakkan untuk kita memberi makan pada hari Asyura. Memang tak dinafikan ada hadis itu, cuma sebagian besar ulama hadis mengatakan hadis itu dhaif. Jadi memandangkan hadis itu dhaif, ada sebagian ulama tidak menggalakkan kita mengamalkannya, namun dari segi fadail amal, kalau kita nak mengamalkan, memang kita digalakkan memberi orang makan bila-bila masa. Kebetulan hari Asyura orang berpuasa, sebaiknya kalau kita nak berikan makan minum orang berpuasa, moga-moga kita pun dapat ganjaran berpuasa. Kerana ganjaran berpuasa, kerana ganjaran memberi makan pada hari Asyura ini, maka orang dulu-dulu memandangkan kita nak beri makan pada hari Asyura, mereka pun buat bubur. Buat bubur untuk beri orang makan. Maka disitulah sejarahnya, kisah terlahirnya bubur Asyura. Jadi zaman sekarang kalau tak sempat buat bubur hari Asyura, kita nak buat nasi lemak ke, hantar kat masjid, kuih ke, nak beli mutabak, hantar mutabak Asyura ke, burger Asyura ke, pizza Asyura, silakan. Boleh, jangan lupa tak durian.
Antara hari-hari yang disunatkan kita berpuasa adalah berpuasa pada sebahagian besar bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang pernah berpuasa pada sebahagian besar daripada bulan Sya'ban, di mana kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebanyak 1 bulan penuh melainkan ketika di bulan Ramadan. Dan aku melihat baginda sentiasa memperbanyakkan berpuasa di bulan Sya'ban berbanding pada bulan-bulan yang lain. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, memang Nabi SAW memang berpuasa pada bulan Sya'ban. Barang siapa nak berpuasa pada bulan Sya'ban, silakan. Cuma nukta yang perlu kita lihat, bahawasanya Nabi SAW tidak berpuasa penuh pada bulan Sya'ban. Antara amalan sebagian jemaah yang ingin berpuasa penuh pada bulan Rajab, diikuti pada bulan penuh pada bulan Sya'ban, kemudian diikuti bulan Ramadan, itu tidak digalakkan. Nabi tak pernah berpuasa penuh kecuali pada bulan Ramadan. Jadi kalau kita nak berpuasa pada bulan Sya'ban, terutama sekali kaum muslimat yang masih ada hutang-hutang puasa, hutang puasa itu dijelaskan. Sebaiknya tak perlu pada bulan Sya'ban, dijelaskan lebih awal lagi pada bulan Syawal kita dah bincangkan. Tetapi kalau kita ni seperti mana kita makruf tahu, kita tak akan buat kecuali last minute, maka bagi anggota kelab last minute, silakanlah berpuasa pada bulan Sya'ban untuk jelaskan hutang. Ya. Siapa nak join member last minute club, boleh. Pasang langsir tak dibuat kecuali last minute. Submit income tax tak dibuat kecuali last minute. Semua last minute. Baik. Jadi sebaiknya kita kalau nak berpuasa pada bulan Sya'ban, silakan. Namun, ada tak kita disunatkan berpuasa pada nisfu Sya'ban? Nisfu Sya'ban tu apa? Nisfu tu pertengahan. Separuh. Pertengahan, nisfu Sya'ban, pertengahan. Jadi pada bulan Sya'ban, apabila pertengahan Sya'ban, maka dinamakan nisfu Sya'ban. Kalau pada bulan Rajab, nisfu Rajab. Pada bulan Rabiul Awal, nisfu Rabiul Awal. Ya, baik. Kalau kebetulan dia tu memang disunat, memang mengamalkan puasa sunat 13, 14, 15, nanti belum sampai. Kita berpuasa 13, 14, 15, maka puasalah pada hari tersebut. Ini contoh. Baik, kita bincangkan. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, ini mengenai puasa pada bulan Sya'ban. Aku bertanya, wahai Rasulullah, aku melihatmu tidak sedemikian kerap berpuasa pada bulan-bulan biasa selain daripada bulan Sya'ban. Baginda bersabda, ramai orang yang mengabaikan kemuliaan bulan ini kerana dia terletak di antara bulan Rajab dengan Ramadan. Padahal pada bulan itu seluruh amalan diangkat dan dihadapkan kepada Tuhan semesta alam. Maka aku menginginkan amalan aku dibawa naik ke atas langit dalam keadaan aku berpuasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam kitab As-Shaum. Adapun mengkhususkan puasa pada nisfu Sya'ban, yakni pertengahan bulan Sya'ban, dengan meyakini bahawa dia memiliki keutamaan berbanding dengan hari-hari yang lain, maka yang demikian tidak berlandaskan kepada dalil atau keterangan yang sahih sama sekali. Ya, seperti mana yang telah kita sebutkan tadi. Baik. Berpuasa pada bulan-bulan suci. Adapun yang dimaksudkan dengan bulan-bulan suci adalah bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Pada bulan-bulan itu disunatkan memperbanyak puasa. Daripada seorang lelaki Bahilah, beliau mengatakan, dia datang menemui Rasulullah SAW berkata, wahai Rasulullah, aku adalah seorang lelaki yang datang menjumpaimu pada awal tahun. Dengan diselimuti perasaan hairan, beliau bertanya, kenapa keadaanmu telah jauh berubah? Padahal sebelum ini kamu senantiasa berpenampilan kemas. Lelaki itu menjawab, sejak berpisah denganmu aku tidak memakan makanan melainkan pada waktu malam. Baginda bertanya, kenapa kamu menyiksa dirimu? Kemudian beliau mengatakan, berpuasalah pada bulan As-Sabar, iaitu pada bulan Ramadan.
dan 1 hari pada setiap bulan. Tambahkan lagi, kerana aku mampu melakukannya. Ujar lelaki tadi, berpuasalah 2 hari pada setiap bulan. Ujar Nabi. Tambahkan lagi, orang tu mengatakan, pohon lelaki itu pula. Baginda menjawab, berpuasalah sehari pada bulan suci lalu berbukalah, kemudian berpuasalah sehari lagi pada bulan suci lalu berbukalah. Kemudian berpuasalah sehari pada bulan suci lalu berbukalah. Ketika menyampaikan sabdanya itu, Nabi SAW memberi isyarat dengan ketiga jarinya. Baginda menggenggamnya lalu melepaskannya. Tidak ada keutamaan tertentu berpuasa di bulan Rejab berbanding bulan-bulan yang lain, kecuali bahawasanya dia termasuk bulan suci, dan tidak ada satu hadis sahih pun yang menerangkan bahawasanya berpuasa pada bulan ini mempunyai keistimewaan yang khusus. Ada beberapa hadis dalam masalah ini tetapi tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Ibnu Hajar berkata, tidak ada hadis sahih yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum mengenai keutamaan bulan itu. Berpuasalah padanya, berpuasalah pada hari-hari tertentu daripadanya, dan melakukan ibadah malam pada malamnya tadi. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, ringkasan, kalau kita ingin berpuasa sunat, kita boleh berpuasa sunat bila-bila masa sahaja, tidak semestinya pada bulan-bulan tertentu. Dan kalau kita ingin berpuasa sunat, sebagai contoh, kita boleh melakukannya pada bulan pada hari-hari tertentu, sebagai contoh pada hari Isnin, Khamis, dan 3 hari pada setiap bulan, di mana akan kita kupaskan nanti pada pertemuan akan datang. Ringkasan para jemaah yang dirahmati Allah, bulan-bulan suci itu memang tidak dinafikan wujudnya bulan-bulan suci seperti mana yang tersebut tadi, yakni bulan Zulhijjah, bulan Zulhijjah, bulan Zulkaidah, Zulhijjah, bulan Muharram dan Rejab. Ya, antara bulan-bulan yang disebutkan bulan-bulan suci. Maksud bulan-bulan suci itu bulan-bulan yang kita dilarang berperang, antara lain. Tetapi dari segi disunatkan berpuasa, adakah disunatkan berpuasa pada bulan-bulan tersebut? Tak disunatkan khusus berpuasa, kecuali pada hari-hari yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, memandangkan masa, sampai di sini saja pertemuan kita. Kita akan sambung mengenai perbincangan puasa Isnin Khamis, puasa 3 hari setiap bulan, dan puasa selang-seli, puasa Nabi Daud alaihissalam. Dan kemudian kita akan sambung perbincangan dalam masalah sunat-sunat puasa. Apakah adab-adab berpuasa akan kita kupaskan. Dan mungkin pada minggu tersebut kita pun telah masuk bulan Ramadan, ya. Jadi insya-Allah bulan 1 Ramadan hari apa? Selasa ke Rabu? Selasa, 2 minggu daripada hari ini kan. Jadi minggu depan, minggu terakhir. Baik, sebelum saya menutup majlis, kalau berapa ada soalan, silakan. Terutama sekali soalan berhubung kait puasa. Jadi kalau kita nak tunggu nanti masuk bab puasa mungkin tak sempat. InsyaAllah. Ada soalan? Baiklah, kalau tak ada apa-apa. Ini sekadar nak istirahat hilangkan. Kadang kita ni orang di WhatsApp, kadang macam suka bukan sebulan kata nak kan. Nanti orang bilang nanti apa macam tu suka macam cakap banyak kat kita ni tu. Dan aku di dalam WhatsApp. Jadi ada yang macam itu. Kalau aku kata puasa berdiam saja. Jadi tak tahu mungkin niat dia masing-masing mengajak kita bersama ataupun baik. Persoalan yang dikupaskan, yang dikemukakan adalah mengenai amalan-amalan yang kita lakukan kemudian kita ingin menunjuk-nunjukkan. Persoalannya adalah, boleh tak kita lakukan satu amalan kemudian kita menunjukkan amalan tersebut? Jawapannya, kadang-kala diperbolehkan, kadang-kala tidak diperbolehkan. Contohnya, seseorang menderma, seseorang berpuasa, seseorang solat malam. Bila dia boleh tunjukkan? Dia menunjukkan amalan itu dengan syarat tujuannya untuk tasjid, untuk galakkan, motivate orang lain melakukannya. Katakan, contoh ya, dia pergi ke satu tempat,
kemudian dia tahu katakanlah masjid itu nak buat nak memperbarui tempat wuduk. Okey, semua jemaah abaikan, maka dia pun ambil duit $10. Alhamdulillah, bismillah, semoga duit $10 ini dapat aku sumbangkan. Para jemaah yang dirahmati Allah, saya telah pun derma untuk projek pembaikan tempat wuduk. Kau nak derma, kau je pasal lah. Kau nak derma, jangan beritahu orang. Tetapi niat dia, sebab orang semua tak peduli. Jadi dia betulkan niat, dia tahu aku niat ni bukan untuk riak. Bismillah, para jemaah, saya dah lakukan amanah saya. Alhamdulillah. Jadi yang lain tu tak terfikir. Boleh juga. Aku terlupa. Ini kan yang amanah yang baik. Semua mula menderma. Jadi kalau niat dia baik sedemikian, diperbolehkan. Contoh, katakan seseorang itu berada di satu tempat, kemudian dia nak tunaikan solat. Contohlah, kita pergi seminar. Ni dah masuk Zuhur, semua buat bodoh saja, macam tak ada orang solat Zuhur pula. Contoh, ni seminar tempat Fullerton Hotel. Takkan nak Fullerton Hotel nak sembarang kan. Tetapi dia rasa, macam mana aku nak dakwah ya? Okeylah, baik. Nanti masuk waktu break ni kat seminar kan. Break, dia dah berwuduk, maka dia tunaikan solat kat sana. Alhamdulillah. Dia tunaikan solat, one corner, kawan-kawan dia nampak, kawan-kawan tengah minum air. Dia boleh tunaikan solat tempat belakang, tempat katakan staircase, tapi dia buat orang nampak. Niat dia, tujuannya adalah untuk berdakwah, supaya kawan-kawan yang lain, boleh juga solat kat sini. Aku tak teringat, aku pun ingat tadi nak qada saja kat rumah, ataupun bolehlah kawan aku tadi dia tu solat, nanti next break pukul 3 aku nak solat lah. Jadi maksudnya, kadang-kadang kita tunjukkan amalan itu dengan niat untuk berdakwah, dengan niat untuk ajak orang kepada kebaikan, dan dengan syarat kita kuat iman, memang tujuan kita bukan untuk riak, diperbolehkan. Tetapi kalau sebagian orang pula, dia lakukan amalan itu, kemudian dia tunjuk-tunjuk supaya orang tahu, orang jadi cakap, dia ni baik sih. Itu kalau dilakukan demikian, bimbang-bimbang amalan dia tak diterima. Kerana amalan hanya diterima kalau dia niat ikhlas. Kalau orang tak tahu, aku ni hari puasa orang tak tahu pula. Macam mana nak kasih orang tahu Para jemaah yang dirahmati Allah, harap jangan kasih saya makanan ni hari pasal saya puasa. Dia pergi masuk kat kelas dia masuk kelas member semua, hari ni aku puasa. Jadi orang tu, dia ni baik sih. Tak perlulah. Contoh tadi malam solat qiyamul lail, macam kita pernah bincangkan kan. Tadi malam kita solat qiyamul lail ke, tadi waktu nak dalam perjalanan pergi masjid nampak orang susah, kita belikan dia makan. Tak payah nak letak kat social media lah. Awak belikan dia nasi lemak, letak terus. Tadi kita pun cerita kat social media, on the way pergi balik rumah, aku nampak orang susah, maka aku pergi beli nasi lemak, aku kasih pada dia pun suka. Ni apa cerita? Kita takut, kemudian kita nak tengok, orang share tak, orang puji tak. Jadi niat kita tu kita nak kepujian. Bimbang-bimbang. Kalau itu niat kita, jangan kongsi. Kita hanya rosakkan amalan kita. Kita dah bantu orang, alhamdulillah, full stop. Orang tak tahu, alhamdulillah, Allah tahu. Kita buat kerana Allah, bukan buat kerana kepujian orang. Jadi itu perlu kita lihatlah. Di mana garisannya kita boleh tunjukkan amalan dengan tujuan untuk galakkan orang melakukannya, dan kita tak ada sifat riak, diperbolehkan. Tapi kalau kita lakukan amalan untuk ditunjukkan orang, atau kita memberitahu amalan-amalan kita semata-mata nak kepujian, nak orang puji kita baik, nak orang cakap pasal kita atau sebagainya, jangan buat. Pasal bimbang-bimbang amalan itu tak ikhlas, nanti akan rosak. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja pertemuan kita. Ada satu soalan. Apa keutamaan nisfu Sya'ban? Apa keutamaan nisfu Sya'ban? Nisfu Sya'ban itu memang ada dipertikaikan oleh sebagian ulama kerana
pada malam nisfu Sya'ban itu ada beberapa hadis-hadis di mana dikatakan pada nisfu Sya'ban itu diangkatkan amalan-amalan kita dan diperkenankan doa, dan banyak hadis-hadis tersebutlah yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Namun masalahnya adalah ulama-ulama hadis apabila membincangkan tentang malam nisfu Sya'ban itu, ramai di antara mereka mengatakan ganjaran-ganjaran yang disebutkan pada malam nisfu Sya'ban kebanyakan adalah dhaif. Jadi disebabkan sedemikian, sebahagian ulama ataupun sebahagian masyarakat tidak mengamalkan nisfu Sya'ban. Kalau kita lihat lebih kepada kawasan lah. Kalau kawasan Nusantara kita ni memang biasa mengamalkan amalan nisfu Sya'ban kerana itu antara amalan-amalan yang dibawakan oleh para mubalik ataupun guru-guru yang daripada yang membawakan berdakwah pada ketika itu. Jadi memandangkan ada hadis-hadis sedemikian, mereka mengamalkan. Tetapi seperti yang saya katakan, bagi mereka-mereka yang mengkaji lebih lanjut, memandangkan nisfu Sya'ban itu ada hadis-hadis tak dinafikan tetapi hadis-hadisnya dhaif, maka sebab itu tak dinafikan ada sebahagian golongan yang langsung tidak mengamalkan nisfu Sya'ban. Ini contohlah secara ringkas. Jadi kalau kita buka research mengenai hadis-hadis nisfu Sya'ban memang banyak. Tetapi masalahnya adalah kedudukan hadis-hadis tersebut. Jadi nescaya barang siapa yang nak mengamalkan, silakan. Ada yang mengamalkan dengan membaca Yasin 3 kali dan sebagainya. Tetapi adakah amalan itu dituntut? Dia berkisar kepada hadis-hadis yang dipertikaikan akan kesahihan hadis-hadis tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.